menunjukkan Allahu la. Sama juga Allahu Akbar. Banyak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hu dia kena hu. Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar. Wakbar. Ini dipanggil small letter, tapi impak maksimal. Kami dapat kesan di pasal dulu kita tasbih dengan syekh. Rupanya kelemahan orang Melayu dia hu tu dia payah nak keluar. Syekh betul mana pergi hu. Kenapa syekh? Kenapa? Qul huwallah. Tak percaya, cuba berarti orang buat tahlil Allah. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Allahu samad. Allah bukan Allahu, Allahu samad. Allahu samad. Mana dia bukan jadi hu, jadi hu. Bukan hu, dia jadi hu. Allahu samad. Kerana dia mencantum dengan huruf depan Allahu samad. Qul huwallah jadi perhatikan qul hu kena keluar. Banyak tak keluar hu. Allahu la. Mana hu? Allahu la. Jadi ula. Jadi waw banyak. Baca betul kan? Itu dipanggil banyak kita kesan bacaan orang Melayu. Jadi pada hu ni dia kena keluarkan hu. Saya dan kita perhati banyak pada takbir Allahu Akbar. Dia tak keluar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Baik, baca betul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca kena betul. Bantu kalau orang nak ambil sijil rawatan Islam kena tasbih dengan Tuan Guru Haji Harun di ada yang lupa ada tak lupa. Jadi penting Ustaz pun tak lupa. Ustaz tak lupa ada. Dia bukan apa bila berjumpa dengan tokoh besar hilang semuanya, hilang datang gerun kan. Dia bila dah gerun kita semua hilang daripada tu, hilang aja. Qala mu'allif rahimahullah, kita masuk dalam melihat pula kelebihan ayatul kursi ini dan selesai kita masuk memahami sedikit sebanyak kandungan ayatul kursi. Saya merujuk apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Syekh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini mengandungi 10 kalimat yang masing-masing berdiri dengan sendiri. Maknanya ayat ini ada 10 kalimat yang punya kekuatan sendiri. Pertama, Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Maknanya Allah Ta'ala la ilaha, yang jadi Tuhan melainkan Dia Allah. Ini menunjukkan esanya Allah. Sebab itulah la ilaha illa itu, la ilaha illallah itu dipanggil afdalul zikri, seafdal amal zikir. Dan itulah sebesar-besar kalimat agung Allahu la ilaha illahu, kerana ada padanya nafi dan isbat yang payah nak dipaham oleh manusia. Sampai ada yang kata tak boleh sebut la ilaha illallah kerana kita buang Tuhan. Dia begini, la ilaha illallah ini maknanya kita buang Tuhan-Tuhan, Tuhan batu, Tuhan kayu yang banyak manusia menganggap Tuhan. Yang ini buang pun dianggap Tuhan, orang pun dianggap Tuhan, batu pun dianggap Tuhan, semua benda-benda dianggap Tuhan. Dan kita sendiri juga menerima Allah sebagai Tuhan. Maka dalam semua Tuhan-Tuhan ini kita buang, kecuali satu saja yang kita tinggal di hati, Allah.
Itu maksud la ilaha. Yang ada orang tak faham, dia kata tak boleh sebut kerana kita buang Tuhan. Kita buang Tuhan kecuali Allah saja yang kita nak isbatkan dia. Jadi yang kita buang itu Tuhan-Tuhan yang lain, bukan semua Tuhan kita buang. Allah kita tak akan buang satu. Kalau begitu, kalimat itu kalimat yang sangat agung. Jadi hari ini ada orang yang sudah salah faham. Dia kata tak boleh sebut la ilaha illallah, sedangkan Rasulullah sendiri menyebutkan bila ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah kamu bersyahadat ada Tuhan yang akan kamu sembah melainkan Allah. Jadi kalau begitu, kalau orang kata tak boleh sebut la ilaha illallah, nak bersyahadat macam mana? Maka itulah setengah ulama tidak menerjemahkan la ilaha tiada Tuhan, tetapi mereka terjemahkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang kami sembah, hanya Allah saja. La mawjudu bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud di alam ini. Kita ni wujud, tapi wujud kita ni wujud aradi, wujud yang baru. Wujud Allah, wujud hakiki. Jadi wujud kita ni ada yang bersebab, adanya Allah tak bersebab, adanya Allah dibagi wujud yang sebenar-benar. Jadi wujud-wujud yang lain ni semua kita buang. Hanya Allah saja yang sebenar-benar wujud di alam. Faham? Kan baik faham tu. Lepas tu bila nak tahlil tu la ilaha illallah, hayyul ma'bud, hayyul majud. Apa maknanya tu? Maknanya hayyun yang hidup selama-lamanya. Maknanya la hayyul illallah, tidak ada yang hidup sebenar-benar, hanya Allah. Kita ni hidup kita ni pun Allah yang beri dia, bukan hidup benar-benar kita. Yang sebenar-benar hidup ni Allah. Itu yang dikatakan Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum. Nampak? Faham ni la ilaha illallah ni. Waktu besar tak besar la ilaha illallah tu, buang segala-gala kewujudan, buang segala-gala kekuatan, buang segala kehebatan, buang segala-galanya. Hanya Allah yang punya segala-galanya, yang maha agung, yang maha kuat. La ma'budu bihaqqin, la mawjudu bihaqqin, la maqsudu bihaqqin illallah. Tidak adalah yang kami tujukan permohonan, kami tak minta pada batu kayu, illallah, hanya Allah. Itu sebabnya sebelum orang baca la ilaha illallah ditulis pada buku tahlil tu, saya berarti hayyul ma'bud, hayyul mawjud, hayyul maqsud. Yang orang sebut hayyul maqsud, hayyul maqsud ini faham tak apa maksud? Yang disebut hayyul ma'bud, makna sebelum kita sebut la ilaha illallah, kita nak sebut tidak ada hidup yang benar-benar, tidak ada yang disembah illallah, hanya Allah. Kami tak sembah batu, kami tak sembah manusia, kami tak sembah duit, Allah saja. Jadi ayat kursi ini dia mula dengan Allahu, dialah Allah, la ilaha illahu, tiada yang disembah sebenar-benar, hanya dialah Allah tadi. Dia faham tak faham? Faham kan dia faham. Ini nak lawan sistem Islam ni. Lepas tu kita setengah-setengah ulama tasawuf kalau berzikir mula dari kanan, la ilaha illallah, Allah nak letakkan di hati dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksud itu tu dia punya kaedah lah, bukan wajib, kaedah dia. Kerana itu pada kalimah Allah tu dia tinggikan sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang akhirnya bila sudah faham, tidak ada lagi yang kami sembah, tak ada lagi yang kami sanjung, tidak ada, hanya Allah, 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 Allah. Akhirnya dia punya zikir sudah jadi Allahu, 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 Allahu. Faham? Akhirnya bila dia dapat Allah, Allah, tinggal Hu.
Hu, hanya dia. Dalam bahasa Arab, huwa itu dia. Itulah Allah la ilaha illa huwa. Huwa itu kalau mati baca hu. Jadi kau ulang dah lama-lama, hu maknanya dalam hati dia Allah. Orang baru ngaji hu juga. Itu yang menyumbangkan tak tahu. Akhirnya siapa tak jumpa paham. Itu yang dia bukan apa. Akhirnya ada guru baru pada besok, guru Yahya jadi tu baca nak berzikir itu kena tahu ujung pangkal. Ratu kan dalam kitab Syarul Sadiqin disebutkan zikir kita orang awam ni cukuplah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir kita orang awam. Zikir golongan-golongan ini sedangkan Allahu. Tapi nak faham pula di sini Allahu. La ilaha illa hu. Tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang paling bijak, tiada Tuhan yang paling adil, tidak ada Tuhan yang paling bagus, tidak ada Tuhan illallah Allah. Barulah selesai kalimat la ilaha illallah. Barulah tak pakai hukum lain dan hukum Allah. Sebab tidak kami hanya ada Allah saja. Kami tak mahu dah yang lain, hanya Allah saja yang bijak, yang sulit. Allah. Itu sebab dicincang umat pun Allah saja. Allah, yang ini kita boleh sampai tahap tu. Ya, tak mau pakai yang lain, hanya Allah. Tak mau sembah yang lain, hanya Allah. Tak mau yang lain, Allah saja. Kalau Allah yang kata, saya terima. Kalau Allah kata tidak. Allah kata boleh. Allah kata sesuai. Allah kata tak bagus. Allah saja. Baik. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yang hidup selama-lamanya. Kita hidup tak lama, dan kita berhidup besok. Di akhirat itu hidup yang ada awal, hidup kita ada mula. Tapi hidup Allah Ta'ala tiada awal, tiada akhir. Allah Ta'ala dipanggil Al-Hayyul Qayyum. Allah Ta'ala hidup selama-lamanya. Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Al-Qayyum yang berdiri, mengatur segala, memelihara semua makhluk tanpa berhadap, dan semua makhluk berhajat kepadanya. Al-Qayyum. Qayyum ini yang teguh, yang tetap, tak perlukan kepada mana-mana bantuan dan pertolongan. Kita yang banyak memohon pertolongan Allah Ta'ala. Para ibadah rahmat Allah, bantu kita nak minta tolong, mintalah kepada Allah Alladhi Al-Hayyul Qayyum. Kita kira apa dia? Yang tiada awal baginya dan tiada akhir padanya. Patutlah bila kita minta pada yang tak kekal, ini yang susah mati hamba Allah Ta'ala tu, kita tak tahu nak minta tolong siapa. Patut minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hidup selama-lamanya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. La ta'khudhu sinatun, yang tidak mempunyai sifat mengantuk, wala naum, tak tidur. Tak macam kita mengantuklah, tidurlah. Allah Allah. Yang tak tahan tu tengah mayang pun tidur je. Yang paling tak tahan tengah makan pun tidur. Itu paling kronik ada banget. Tidur. Kuliah pun tidur. Mengantuk lah. Itu namanya lemahnya kita. Sehingga Abu Musa Al-Asy'ari pernah berkata satu hari, Rasulullah SAW berdiri menerangkan 4 kalimah. Nabi ada sahabat-sahabat, sesungguhnya Allah Ta'ala tak tidur. Allah Ta'ala tidak layak baginya bersifat dengan sifat tidur. Allah yang menurunkan timbangan dan menaikkannya, disampaikan kepadanya amal di waktu siang sebelum malam, amal malam sebelum siang. Hijab Allah adalah nur cahaya,
andai kata dibuka hijab, pasti akan membakar apa saja yang terlihat padanya dari makhluk-makhluk. Jadi Nabi mengajar sahabat-sahabat Allah Ta'ala zat yang tidak tidur dan tidak layak bersifat dengan sifat tidur, mengantuk tidak, apa tidak. Kita ni sebab apa kita ni mengantuk tidur? Sebab kita makan lagi apa? Sebab itu kalau orang kata saya dah Tuhan yang Maha Agung, kalau ada dalam zaman kita yang mengaku Tuhan, cakap dia kau tidur dah. Kalau tidur tak payah ada Tuhan, buat kara dia. Sebab benda ni benar kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sebut, waktu Abdullah bin Abbas, seorang sahabat mulia, anak muda, yang kecil lagi masa zaman Nabi, waktu Rasulullah wafat, umur dia 13 tahun, alim, anak muda yang alim. Alim tak alim, Abdullah bin Abbas ni wafat Nabi, dia buka madrasah Ibn Abbas, ajar sahabat-sahabat, anak muda yang sangat alim, berkat doa Nabi. Abdullah bin Abbas menekankan la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Kata Abdullah bin Abbas, bahawa satu ketika Nabi Musa pernah bertanya malaikat. Nabi Musa ni kita panggil kalimullah, orang yang boleh berdialog dengan Allah. Nabi Musa tanya malaikat, adakah Allah Ta'ala tidur? Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya menahan Nabi Musa tidak tidur 3 hari 3 malam. Setelah itu diberikan Nabi Musa 2 biji betul. Di tangan kanan 1 betul, tangan kiri 1 betul. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Bagaimana Abdullah bin Abbas mendengarkan ayat ini. Abdullah bin Abbas kita Nabi Musa tanya Allah tidur dah. Jadi disuruh Nabi Musa jangan tidur 3 hari, pegang botol kanan, pegang botol kiri. Dalam keadaan itu berdiri. Kemudian Nabi Musa dah 3 hari 3 malam tak tidur, mengantuk, tertidur dan terjaga tersengguk-sengguk itu. Kalau mengantuk sangat, akhirnya belaka botol tadi pecah, derai botol. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, kalau sekiranya aku ni tidur, hancur lebur dunia tidur. Faham? Kalaulah Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, kalau kiranya aku ni tidur, pasti hancur binasa langit dan bumi, berkecai sebagaimana botol yang berada pada tangan kamu itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Kursi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menegaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ingat kita Allah Ta'ala zat yang maha hebat, tak tidur, tak mengantuk. Allah, kita ni lemah sungguh. Lepas tu kita tak layak jadi Tuhan. Dia mengaku jadi Tuhan. Mana pula? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala-gala miliknya, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya duduk dalam ketentuan kekuasaan Allah Ta'ala. Duduk langit ke bumi, semuanya di bawah takdir Allah. Yang kelima, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menerangkan cerita syafaat. Kita nak minta syafaat, nak minta pertolongan, Allah Ta'ala takdirkan ada beberapa makhluk yang boleh beri syafaat. Walaupun diterangkan dalam surah An-Najm, berapa banyak malaikat di langit, tidak berguna syafaatnya walaupun sedikit, kecuali sesudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan Allah redha. Jadi kalau begitu, syafaat ini, kalau ada orang nak beri syafaat, boleh illa biizni. Syaratnya kalau mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, ada beberapa makhluk yang Allah izin beri syafaat. Rasulullah bersabda, antara yang akan beri syafaat adalah al-anbiya, nabi-nabi. Maka itu banyak kelas salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa lagi yang boleh beri syafaat? Al-ulama.
alim ulama. Maka itulah nanti bulan akan datang kita baca kitab Imam Nawawi. Sebab apa Ustaz baca kitab tua, kitab lama ni, Riyadhus Shalihin, baca kitab moden lah. Ulama-ulama dulu ni lebih alim, lebih ikhlas. Kita tak syafaat mereka. Kita ni Allah kaji hadis pun tak habis. Ulama-ulama besar ni hadis ni folder dia di sini. Kita tu kalau tamrah tu dah gagau dia, kitab tak ada bergelabah tu. Ulama-ulama dulu di sini ingatan dia ribu-ribu hadis dulu dalam akal benda dia. Imam Nawawi ni antara ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang mewakafkan masanya untuk agama Allah Ta'ala. Sampai tak kahwin Imam Nawawi ni sibuk dengan ilmu, sibuk dengan nak mengembangkan agama Allah. Tak sempat nak kahwin dia. Umur dia meninggal pun usia muda. Maka usia Imam Nawawi waktu meninggal 45 je kan, 44. Baik saya lah kan. Allah tak. Tapi alim semua dia umur 20-an dah keluar fatwa. Kita nak keluar fatwa 40-an ni pun nombor. Malu lah suruh. Tiba-tiba ada orang nak petikai fatwa. Lagi malu. Kita nak keluar fatwa pun takut kan. Allah Rabbi tak. Umur 40-an. Tak sempat kahwin Imam Nawawi. Kita tak ngaji sikit nak kahwin, ngaji sikit nak kahwin. Faham? Tak lawan Imam Nawawi nampak lagi nampak. Nampak. Siapa lagi yang diberi izin untuk syafaat? Rasul-rasul, Nabi-Nabi, Rasul-rasul, alim ulama, asyuhada, orang mati syahid. Yang ni yang budak-budak muda kita ni sibuk nak pergi Syria kan. Dia nak mati syahid ni pun tengok syarat-syarat juga. Saya dapat beberapa kali WhatsApp soalan. Rupanya antara orang yang minat nak pergi muslimat dan luar. Muslimat dari mana? Adakah boleh saya pergi ke Syria kalau saya masih ada meninggalkan hutang? Di syarat nak mati syahid ni, di syarat ni antaranya tengoklah yang kita pergi itu adakah jihad itu fardu ain atau fardu kifayah. Kalau jihad itu fardu kifayah, antara syaratnya minta halal hutang-hutang ataupun settlekan hutang. Selagi hutang tu tak settle, macam-macam kata terhutang kata pakcik-pakcik saya nak ke Syria ni, atau pakcik-pakcik saya nak berjuang Palestin. Syria sekarang jadi isu sikit lah, dia lagi Palestin Jadi pakcik saya hutang dengan pakcik kan, ya minta halal. Kata pakcik tu banyak cantik tu, jangan dah pergi settle dengan hutang. Tak cukup syarat lagi. Antaranya kena minta izin mak ayah. Kalau mak ayah tak kata tak sah. Ya, syahid juga, tapi besok tak mendapat, tak boleh nak beri syafaat. Ingat baik, ada syarat-syarat dia. Tengoklah pula yang dilawan itu adakah dia lawan kafir. Kalau lawan sama Islam, itu dibincangkan dalam perbincangan jihad itu adakah syahid. Kalau adakah dianggap jihad dan syahid kalau berperang sama Islam juga. Baik. Siapa lagi yang akan beri syafaat? Anak-anak yang mati belum balik. Siapa lagi? Antaranya anak-anak yang menghafal Al-Quran, memelihara Al-Quran. Baik ini antaranya lagi malaikat, para malaikat itu antara yang akan beri syafaat. Siapa lagi? Antaranya yang lebih awal masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang awal masuk syurga boleh beri syafaat kepada yang kemudian. Disitulah Rasulullah SAW berpesan pada kita, pada Aisyah, wahai Aisyah, buat baik pada orang miskin, beri makan pada mereka apa yang kita makan. Wahai Aisyah, wahai Aisyah, tolonglah mereka walaupun dengan secebis lama, tolonglah. Dan orang miskin ini ada di antaranya yang lebih awal masuk syurga. Di moga-moga dia nak syafaat kita. Kemudiannya yang keenam, dia 10 kan, 9 ayat, 9 waqaf tadi. Imam Ibn Katsir sebut ada 10 ayat yang berdiri dengan sendiri. Yang kelima, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim. Allah Ta'ala mengetahui
di hadapan, di belakang, di keliling-keliling semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala, maklumat Allah, menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segala-galanya. Allah tahu apa yang tersembunyi di hati, berapa banyak pasir di laut, berapa banyak ikan, berapa jenis, berapa spesies. Yang ini kalau kita buat kajian tak pernah habis, tak pernah kita tahu berapa banyak ikan, berapa jenis ikan pun kita tak tahu. Makin diteroka, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Tapi semuanya dalam maklumat Allah. Berapa banyak kandungan angin kita pun tak tahu, kecuali kita kena guna alat-alat. Tapi semua dalam maklumat Allah. Berapa lama tempoh nyawa manusia, berapa lamakah degupan jantung kita sehari semalam, kita pun tak tahu, walaupun kita yang bernafas siang dan malam. Allah hebat. Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala-galanya. Maka jangan sombong Allah. Jangan nak kata Allah tak itu, Allah tak bunyi, hukumnya laku. Jangan makin orang yang baca kursi ini dia akan hukum keagungan hebatnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا آمين يا رب العالمين. Mari memulakan pengajian kita, sama-sama kita mulakan dengan membaca ayat suci Al-Quran, dan kita akan sama-sama membaca ayatul kursi, ayat yang ke-255 daripada suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi kita telah sama-sama membacakan ayatul kursi, antara ayat-ayat yang besar di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kalau kita lihat bahwa banyak kelebihan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim sendiri, di mana hadis ini daripada seorang sahabat mulia namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayatu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Rasulullah bersabda, wahai Abal Munzir, kendaraan yang diberikan kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Nabi tanya, wahai Abul Munzir, tahukah kamu apakah ayat daripada kitab Allah yang berada bersama-sama kamu itu a'zam, sangat agung, sangat mulia? Qultu, lalu jawab Ubay bin Ka'ab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang amat mengetahui. Di mana inilah adab sahabat-sahabat kalau ditanya oleh Rasul, mereka akan jawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, lalu sabda Nabi, ya Abul Munzir, atadri ayatun min kitabillahi ma'aka a'zam. Nabi tanya lagi, wahai Abul Munzir, tahukah kamu apakah ayat daripada kitab Allah yang ada bersama kamu itu a'zam, amat agung? Lalu kata Abul Munzir, kata Ubay bin Ka'ab, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rupanya dia tahu jawapannya. Dia tahu jawapan. Cuma ada sahabat-sahabat kalau ditanya Rasul, mereka akan jawab Allah dan Rasul yang akan tahu. Bila Nabi punya lagi tanya, lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri, lalu Nabi pun pegang dari Ubay bin Ka'ab itu. Sabda Nabi, liyahdakal ilma ya Abul Munzir, semoga Allah Ta'ala, Nabi berpegang kepada dia, semoga Allah akan kurniakan kepada kamu ilmu, wahai Abul Munzir. Jadi ini antara kelebihan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayatul kursi. Jadi daripada hadis ini kita dapat maklum bahawa ayatul kursi antara a'zamu surah, a'zamul ayat. A'zam ini kalau kita mengaji bahasa Arab dipanggil yang paling agung, yang terbaik orang kata, yang terutama. Itu a'zam, yang amat besar sekali ayatul kursi ini. Dan daripada hadis ini juga kita lihat apabila Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, antara tokoh-tokoh yang jarang disebut namanya tetapi jangan kita lupa, seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab ini antara orang yang hebat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini, kalau kita nak kenal Ubay bin Ka'ab ini, dipanggil Sayyidul Qurra. Kalau kita dengar suara Syekh Sudais itu merdu, kita dengar suara Syekh Huzaifi merdu, Syekh Mu'aqili itu sedap kan? Percaya tak percaya, antara orang yang suara merdu, ketuanya adalah Ubay bin Ka'ab. Dipanggil Sayyid, ketua Al-Qurra segala qari-qari. Tak ada banding dengan Rasulullah. Rasulullah special case di kalangan sahabat-sahabat yang Ubay bin Ka'ab. Sehingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat untuk sembahyang tarawih, dalam ramai sahabat yang hafiz Quran itu, termasuk Ubay yang ada di situ, ada bersamanya Zaid bin Thabit, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat yang hafaz Quran, yang hafiz. Dalam ramai-ramai itu Sayyidina Umar pilih Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Di situ dah kita kalau nak pilih imam tarawih, cari yang suara sedap-sedap. Baru syok, ini panggil Ustaz Rehan. Malam ni dia dah datang, malam esok siapa? Ustaz Rehan. Pergi cari masjid lain juga. Suara macam nak marah. Dia memang nak ajar kepada kita, memang begitu.
biar suara yang ada tarikan menyebabkan orang hadir. Jadi saya Umar pilih yang sedap-sedap dari imam. Ya, ini saya pesan kenapa kadang-kadang kita nak tarik orang ya, kepada penjemaah ini ada cara yang diajarkan dari Ubay bin. Jadi hadis ini nak menunjukkan kepada kita selain kelebihan ayatul kursi, kata para ulama muhaddisin, nak menunjukkan kelebihan sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab yang Nabi pegang datanya, Nabi doakan dia. Karena itulah antara sunnah kita kalau nak ikut Rasul, kalau anak-anak boleh menjawab soalan-soalan pegang datanya. Nabi pegang dada Ubay, Nabi doakan dia, liyahdakal ilma ayat abal munzir, ya abal munzir. Moga-moga Allah akan beri kepada kamu keteguhan ilmu, ketenangan ilmu, wahai abal munzir. Dan daripada hadis ini juga menceritakan kemudian Ubay bin Ka'ab yang pernah disabdakan, yang pernah disebut oleh waqad akhraj al-Bukhari, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, kata beliau, saya dengar sendiri Rasulullah bersabda, ambillah Quran daripada 4 orang. Di sahabat-sahabat yang hafiz Quran ini ramai, tapi dalam ramai-ramai itu Nabi sebut ambillah Al-Quran daripada 4 orang. Pertama ambil daripada Abdullah bin Mas'ud, yang kedua ambil daripada Salim Maula Abi Huzaifah, Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga ambil Al-Quran daripada Mu'az bin Jabal. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Ia termasuk dalam ranking 4 orang yang diiktiraf oleh Rasul antara orang yang mahir Al-Quran. Ini Ubay bin Ka'ab. Balik ke semula cerita kita tentang ayatul kursi. Jadi selain nak menceritakan kelebihan ayatul kursi, maka hadis tentang ayat kursi ini, hadis yang diambil dari Ubay bin Ka'ab ini antara hadis-hadis sahih. Kerana Rasulullah tanya sendiri seorang yang pakar Al-Quran namanya Ubay. Kerana Nabi mengiktiraf orang yang hebat Quran, Abdullah bin Mas'ud, Salim, siapa tadi? Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Yang lain bukan tak hebat-hebat, hebat. Tapi Nabi pun 4 orang ini menunjukkan lebih lagi. Jadi bila orang yang lebih begitu ditanya oleh Rasulullah, apakah ayat yang paling agung? Dia berjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Menunjukkan pada kita ini bukan jalan-jalan manusia menjawabnya, dan dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama tentang lebihnya ayatul kursi dipanggil a'zam ayat. A'zam yang paling agung ayatnya dalam Al-Quran. Yang kedua kita bercerita tentang kelebihan ayatul kursi ini, di mana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas yang kita maklum antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patut saya kata Ubay bin Ka'ab ni jarang-jarang disebut nama, kerana tak banyak hadis riwayat Ubay, berbeza dengan Anas bin Malik, termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Dan Ubay dan Anas itu usia 10 tahun sudah dulu berkhidmat dengan Rasul. Ketika wafat Rasul umurnya 20 tahun, anak muda. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat yang lelaki, wahai fulan, kenapa kamu tak kahwin? Jadi kata lelaki itu, saya tak ada apa-apa, tak ada duit nak buat mas kahwin, nampak belanja kahwin. Nabi tanya dia, bukankah kamu menghafaz Qul huwallahu ahad? Dia kata ya. Lalu Nabi bersabda,
Qul huwallah itu sabda Nabi, itu 1/4 dari Al-Quran. Bukankah kamu menghafaz Qul ya ayyuhal kafirun? Dia kata ya. Nabi jawab lagi, itu pun 1/4 Al-Quran. Bukankah kamu menghafaz idza zulzilatil ardu zilzalaha? Dia kata ya. Nabi jawab lagi, itu pun 1/4 Quran. Bukankah kamu menghafaz idza jaa nasrullah wal fath? Dia kata ya. Nabi jawab lagi, itu pun 1/4 Quran. Bukankah kamu menghafaz ayatul kursi? Dia kata ya. Itu 1/4 Al-Quran. Jadi nak tunjuk pada kita betapa agungnya ayatul kursi, termasuk dalam surah-surah ayat-ayat yang besar. Kalau idza jaa nasrullah satu surah, qul huwallah satu surah. Kalau satu surah itu menyamai 1/4 Al-Quran, ayatul kursi itu bukan satu surah, hanya satu ayat. Besar ayatul kursi, dan dia satu ayat sudah menyamai 1/4 daripada Al-Quran. Daripada hadis ini juga setengah ulama mengatakan bahawa boleh dijadikan mas kawin Al-Quran. Jadi siapa-siapa tak ada budget pun ya. Budget tak banyak, cuma bapak betul lah terima tak terima mas kawin pakai Quran ni. Ada anak perempuan di Quran, bagi mas kawin dengan baca Al-Quran. Tapi zaman itu berlaku. Cuma di sini yang kita nak sebutkan bahawa ayatul kursi tadi dia punya besar tak besar, menyamai 1/4 daripada Al-Quran Karim. Maka itulah kita kalau sembahyang sunat, ada orang tanya nak baca apa lepas Fatihah, maka ada ulama yang menanjurkan lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, kerana kelebihannya 1/4 Quran. Lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad, kerana kelebihannya 1/3 Al-Quran ataupun 1/4 Al-Quran. Kalau begitu, kita bacalah lepas Fatihah ayatul kursi 1/4 Al-Quran. Nisbah besar pahala ayatul kursi. Itu yang kedua tentang ayatul kursi ini. Yang tiga, yang tiganya ini cerita dulu lah. Sebelum cerita tentang ayat itu, kita cerita fadilat dipanggil fadail dia supaya menambah semangat kita nak beramal. Dan inilah antara firman Allah dalam Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Antara tugas Rasulullah diutuskan bawa berita gembira. Jadi berita gembira ini bagi insentif, nak bagi kita semangat biar beramal, jangan tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, apa kelebihan ayatul kursi nak kita amalkan. Disebutkan oleh Imam Al-Nasai daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta. Atau kama sabda Rasul yang bermaksud sesiapa yang membaca dubura ni, kalau cakap kita hari ini dubur maknanya lepas sembahyang fardu itu dubura ni benda yang hampir, tetapi dia duduk belakang tapi dia tak duduk sangat, dia duduk hampir. Lepas tu dubur kita duduk belakang tu kan dekat kita ya. Dan dalam bahasa Arab dia sebut dubura ini benda yang duduk di belakang tapi dia hampir. Jadi Nabi sebut sesiapa membaca lepas sembahyang fardu ayat kursi. Lepas tu tak boleh sembahyang fardu pergi cabut jalan-jalan nak baca kursi. Dia kalau boleh lepas sembahyang tu, lepas istighfar, lepas dia dia panggil astagfirullah, baca Allah ma'anta salam wa minka salam, antaranya yang disuruh amalkan ya ayatul kursi.
Maka Nabi bersabda, siapa-siapa membaca ayat kursi lepas selesai solat fardu tidak akan terhalang untuk masuk syurga, melainkan ayam muda, melainkan tunggu saat mati dia masuk. Ini bagi orang yang konsisten mengamalkan ayatul kursi lepas solat fardu. Ya. Lepas tu bila orang kata lepas main fardu ni tak ada wirid, wirid dah namanya wirid. Cuma wirid yang berdiri. Banyak orang faham wirid ini zikir. Tak, cakap Arab wirid ini amalan yang sudah jadi konsisten. Wirid. Lepas tu kalau lepas mayang minum teh, lepas mayang minum teh, tiap-tiap petang minum teh tarik, kata orang Jawa ngeteh. Lepas asap ngeteh, kemudian ngeteh, mana apa? Mak katanya, mana abah kamu baik? Alah mak dah wirid dia mak. Rajin dia berzikir. Bukan tu wirid dah jadi amalan harian dia, bukan dia. Itu orang Arab cakap wirid. Faham? Faham benda itu? Kalau petang-petang main bola, ini tanya abang-abang ni. Mana faham? Hukum faham. Baik, hukum ni kan. Orang Johor. Kalau dah tiap-tiap petang hobi dia main bola. Saya dulu tahu kan budak-budak muda ni, kalau tak hobi dia memikir ke ni. Tak ni mula. Mana abang gabungan dah milik dia mak. Lagi milik dia main bola dah milik. Itu namanya amalan yang dah jadi amalan harian. Betul orang Arab pergi lepas bayang itu milik. Ini nak jadikan milik kita lepas bayang ayat kursi dan tinggal. Rasulullah bersabda, siapa-siapa baca lepas mayangnya dubur ni benda yang hampir selesai mayang, lepas mayang. Maka jangan bangkit dulu, selesai baca kursi, kalau nak bangkit. Maka orang yang kuat begini, sabda Nabi, lam yamnahu min dukhulil jannah, tiada halangan untuk dia masuk syurga kecuali ayam muda tunggu masa mati. Jadi kalau begitu, ini kelebihan orang yang membaca ayat kursi terutamanya lepas salat. Jadi kalau ada hal-hal yang penting dan mustahab, boleh kita bangun, tapi kalau boleh baca juga sambil berjalan, baca. Kalau boleh jangan ditinggalkan amalan-amalan ini. Ya. Ini sebagai ingatan kita tentang kelebihan ayat kursi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bercerita tentang kelebihannya supaya kita melihat untuk kita beramal. Hari ini orang tak mengamalkannya kerana dia tak nampak. Kalau dia tahu 1/4 Quran, kalau dia tahu bahawa ini adalah suatu ganjaran yang besar, tiket yang untuk masuk dalam syurga Allah, maka kebun. Ya, macam baru ni kan final Piala Malaysia Johor lawan DDT lawan, faham kan? Saya tengok dalam WhatsApp suatu kabar ada kerajaan negeri yang menyediakan berapa tiket percuma, 2,000 ke berapa ribu tiket percuma. Oh, dengar tiket percuma, berkebun kita. Sanggup buat apa saja, bergantung, bergerak apa saja, tanggung pun berdiri, panas, asalkan dapat tiket percuma masuk. Tengok pula sekarang ni, kalau Allah beri kita tiket percuma masuk syurga, nak kebun kita? Kebun, jangan tak kebun. Ini antara tiket-tiketnya adalah ayatul kursi lepas bayar. Para hadirin, para jemaah rahmat Allah, ni kalau orang cekli mata, tapi dengan syarat jangan ikut sistem Islam, ya. Kalau akidah pun tak jamin, baca ayat kursi bukan ikut dia apa. Syaratnya akidah kita sejahtera, amal kita betul, baik. Jadi ini kelebihannya lepas bayar. Kalau tak bayar, tak dapat kelebihan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bercerita tentang kelebihan ayatul kursi ini. Suatu hadis yang agak panjang,
hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pernah bercerita bagaimana kata Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakat Ramadan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik saya untuk jaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan masa itu buah kurma, zakat kurma. Jadi Abu Hurairah diberi tanggungjawab untuk jaga zakat Ramadan, buah tamak kurma yang dijadikan zakat itu. Fa'atani atin faja'ala yahthu minal ta'am. Jadi ketika Abu Hurairah mengamal zakat kurma tadi, lalu datang satu makhluk mengambil buah kurma tadi, genggamnya, fa'akhadtuhu. Jadi dia ambil, dia nak bawa balik, dia dicuri zakat kurma tadi. Kata Abu Hurairah, saya pun tangkap dia, pegang. Dalam satu riwayat yang lain, hadis ini juga berlaku kepada bagaimana kata Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, ayah dia Ubay pun pernah satu ketika buat begitu. Maksud tu ayah dia dengar kurma, simpan kurma. Jadi kata Abdullah, ayahnya Ubay bin Ka'ab tu berarti kurma tu makin hari makin kurang. Tiba-tiba ayah dia satu malam tu jaga tengok ada satu budak muda yang baru balik. Ditangkap, dia tanya dia, siapa kamu? Dia kata jin ke manusia. Dia kata dia jin. Tangannya berbulu-bulu. Dalam hadis ini pun begitu juga, diceritakan bagaimana Abu Hurairah tangkap makhluk itu macam belalai gajah yang berbulu. Pegang, kata Abu Hurairah, saya berkata, wallahi demi Allah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya akan bawa engkau menghadap Rasulullah. Dengar nak bawa jumpa Nabi, takut dia. Siapa ni? Jin. Di sinilah kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ni orang yang memang berani-berani. Sebab apa mereka berani? Sebab ini, sebab makhluk Allah Ta'ala ni sama dia. Makhluk Allah ni pun kita dah sebut tak banyak kan, 5 jenis saja. Malaikat, jin, syaitan, manusia, haiwan. Tak ada sedikit pun daripada ilmu Allah Ta'ala kecuali apa yang diberitahu oleh Allah, illa bima syaa, melainkan apa yang Allah beritahu itulah yang kita tahu. Tapi banyak lagi yang kita tak tahu. Di situlah Allah Ta'ala menegur malaikat-malaikat ketika Allah nak cipta Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah tegur malaikat, aku beritahu apa yang kamu tak tahu. Akhirnya Allah jadikan Nabi Adam, thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Allah jadikan Nabi Adam, Allah menentang ke depan malaikat nama-nama benda ni. Malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhirnya malaikat mengaku, subhanak, maha suci Kau ya Allah, la ilma lana, tiadalah kami dapat ilmu melainkan apa yang Kau tunjuk ajar ya Allah. La ilma illa ma 'allamtana innaka anta, sungguhnya Kau ya Allah, anta al-alim yang maha tahu, al-hakim yang maha bijak ya Allah. Allah tanya Nabi Adam, Nabi Adam menjawab. Itu lebih manusia sikit daripada malaikat-malaikat. Kata Allah bangga dengan manusia depan malaikat-malaikat. Yang tuan-tuan datang kuliah ceramah ni, Allah berbangga depan malaikat. Wahai malaikatku, kamu tengok hamba, patut jadi shopping pun ni, wahai kuliah.
Waktu bangun pagi-pagi tidak. Mana pagi-pagi kan? Tapi datang juga ceramah. Allah berbangga dengan malaikat-malaikat. Batu malaikat-malaikat memuliakan anak-anak Adam. Bangga kita, bangga. Tapi jaga action sudah. Allah Alhamdulillah. Kita ni tak ada ilmu apa, bukan batu jaga ilmu sangat. Ini kadang-kadang ilmu rasa lebih daripada Allah, lebih dari Rasul lagi. Tak ada apa kita ni. Apa yang ada ni pun illa bima syaa wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tak ada orang yang boleh dapat ilmu Allah. Tengok dalam kisah malam kan, membenarkan orang lelaki pakai baju perempuan. Allah, nak kawan apa lagi Allah Taala. Allah murka perbuatan begitu, patutnya kita halal. Allah murka benda-benda itu. Dalam ilmu Allah tahu sebab apa Allah haramkan hijir. Allah tahu sebab apa Allah haramkan. Kita tak tahu. Sebab itu sebagai makhluk yang tak tahu, ikut yang lebih tahu. Bila kita berhukum dengan yang lebih tahu, kita akan jadi pandai. Tapi bila kita nak berhukum dengan makhluk yang tak tahu, jadi bingung kita ni. Dan pening soalan apa yang jadi. Orang lelaki dah boleh pakai baju perempuan, orang perempuan pakai baju lelaki. Besok tukar lagi perempuan. Lama agak perempuan pada otak, lelaki yang berpanjang pula. Dah tukar ada. Lelaki jadi lembik, perempuan jadi gelas. Tukar kita. Habis lama-lama hancur dunia. Pasal masing-masing tak tutup pandai. Yang kedua, yang ke-8, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah Ta'ala meliputi segala yang di langit di bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, andai tujuh batan langit dan bumi semuanya dihamparkan, disambung-sambung jadi satu, dibandingkan dengan kursi Allah, luas dari kursi, besar kursi. Kursi 4 kaki. Kenapa Allah buat kursi? Allah Ta'ala a'lam. Itu ilmu Allah. Maksud ada benda yang kita boleh tanya, ada benda yang kita tak boleh tanya. Hanya kita beriman. Allah buat kursi itu apa? Dan memang hakikatnya Allah jadikan kursi ada 4 kaki. Sekarang ditanggung oleh 4 malaikat. Besok bila ditiup sangkakala kiamat, ditanggung oleh 8 malaikat. Sebab apa? Allah Ta'ala a'lam. Cuma Nabi sebut begitu. Nabi sebut malaikat hari ini 4 malaikat menanggung kursi. Besok kiamat 8 malaikat akan tanggung kursi. Luas je. Kalau disambung dengan bumi, sambung hampar, nak banding dengan kursi Allah, besar lagi kursi Allah Ta'ala. Maka itulah sebilangan ulama dalam menafsirkan doa kita dalam lepas sembahyang tu. Kita doa lepas sembahyang, lepas azan. Lepas azan kita doa, Allahumma rabba bid'awatil tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah al-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan. Ulama-ulama berbahas apa maksud maqam mahmud, apa maksud maqam mahmud, maqam terpuji yang Allah beri pada Rasulullah itu. Sebilangan ulama menafsirkan maksud maqam mahmud besok di hari akhirat, Rasulullah SAW akan didudukkan atas kursi Allah. Tak ada Nabi yang dapat duduk situ, Rasulullah. Itu maqam terpuji milik Rasul SAW. Itu satu tafsiran ulama tentang maqam mahmud. Setengahnya menyebutkan maqam mahmud adalah syafaat agung milik Rasulullah, di mana besok orang ramai cari siapa nak minta dengan Allah, tolonglah buat pengadilan, tolonglah bicarakan, tak tahan dah di mahsyar, cari Nabi Adam pun tak boleh. Nabi Adam kata bukan saya. Nabi Ibrahim pun kata la syukurlah, saya tak layak. Untuk apa ni? Untuk minta pada Allah, ya Allah jalankanlah hukuman kita, ya Allah buatlah pembicaraan. Nabi Adam pun tak berani, Nabi Ibrahim pun tak, Nabi Nuh pun tak berani, Nabi Ibrahim tak berani. Akhir sekali Nabi Muhammad SAW pergi menghadap Allah, sujud depan Allah. Ini maqam.
Hebat Rasulullah hebat. Tabarakallah. Itu kursi dia kursi. Baik. Macam mana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuduh kota langit dan bumi nak dibandingkan dengan kursi macam tuduh keping duit perak dilemparkan dalam satu perisai. Ataupun dalam hadis yang lain Abu Zar sebut Nabi bersabda, tidak ada kursi kalau banding dengan arash, melainkan macam gelang yang dicampakkan dalam hutan. Jadi dengan arash, besar lagi arash. Kalau arash itu kita gambarkan macam meja, maka kursi ini macam kursi kan, besar arash dan kursi. Tapi nak bandingkan kursi dengan alam kita ni, langit bumi, macam gelang dicampakkan dalam hutan. Itulah ibarat apa lagi, langit bumi tadi macam gelang, kursi itu macam hutan limbul. Soal ini makhluk-makhluk kita wajib beriman, tak nampak tak tahu, jangan tak percaya sudah. Wajib percaya kerana Allah sebut wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Luasnya kursi itu seluas langit bumi. Yang kesembilan, wala yaquduhu hifdhuhuma. Tidak ada sedikit pun yang memberatkan Allah untuk memeliharanya. Tidak ada, tak jadi keberatan pada Allah nak jaga, nak pelihara kedua-duanya langit bumi itu. Tak ada masalah Allah nak jaga. Jangan ingat Allah lemah, jangan ingat Allah tak kuat. Wala yaquduhu hifdhuhuma, wala yaquduhu hifdhuhuma. Tiadalah suatu kesukaran, tiadalah suatu kepayahan, tidaklah menjadi keberatan bagi Allah untuk menjaga kedua-duanya langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Akhir sekali yang ke-10, wa huwa, dan dialah al-aliyyu yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin para jemaah rahmat Allah, dari Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan inilah 10 kalimat yang agung dalam ayat kursi, yang ada kekuatannya yang tersendiri, yang kita kena faham setiap kali kita melafazkan ayat kursi. Bermula daripada Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum. Di situ pun kalau faham dah, cukuplah Allah saja sekali-kali. Di situlah kalau kita faham, mintalah apa hajat kita, Allah perkenankan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga dapat kita mengamalkan ayatul kursi ini, khususnya sebagai perisai pendiri hidup kita, diri kita dan sebagainya. Pertama nak kita banyakkan buat dan dengan kursi ini, kena amalkan setiap hari. Amalkanlah selalu. Ada soalan di sini? Ada soalan tak ada? Faham? Alhamdulillah. Wah, saya buat buang kan kalau ada soalan nak tanya berkaitan dengan perbincangan kita pada. Bagi kita ada tadi kan. Sebab ayat kursi ni pertengahan ayat, kita nak mula tu kita baca basmalah kita, ataupun nak baca kali kita basmalah ada. Baik. Ayatul kursi ini duduk di tengah-tengah. Baik. Kita memulakan basmalah ini, istilah itu dia adalah merupakan pembukaan surah menurut setengah ulama, kecuali pada suratul Fatihah.